أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت اللهم نوّر بكتابك بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني قوي جناني أسرع به فهمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah sama-sama kita dapat salat maghrib berjamaah dan menyambung kembali bacaan tafsir surah Yasin. Kita masih lagi dalam ayat 54 di penghujung lah di mana dalam ayat ini dikisahkan bagaimana keadaan umat-umat manusia ini di padang mahsyar sebelum mereka itu ditentukan sama ada ke syurga atau ke neraka. Maka beberapa seruan-seruan diseru oleh malaikat. Jadi saya sambung lagi, iaitu hari itu ni kita lihat seruan Abu Bakar, mana Abu Bakar dan siapa bersama dengan Abu Bakar, Umar Al-Faruq, siapa bersama dengan Umar Al-Faruq, Sayyidina Osman, siapa yang bersama dengannya di akhirat nanti, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan yang akhir iaitulah kisah Wahsy yang membunuh bapa saudara Nabi yang bernama Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi setiap mereka itu ada pengikut-pengikutnya. Maka pada hari ini saya menyambung lagi tafsiran ayat ini. Adapun raja sekalian dan dihalau mereka itu yang takut mereka itu akan Tuhan masuk ke dalam syurga berkaum-kaum dan berhimpun jamaah pada ketika melalui mereka itu orang Islam semuanya yang dapat untung, lalu mereka itu dan yang banyak dosa jatuh ke dalam neraka azab qadar dosa. Kemudian datang teriakan malaikat. Jadi dia sambung lagi ni. Hari tu ni malaikat duk sebut nama-nama orang-orang yang baik-baik, Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Ni pula ni seruan malaikat, yang ni orang-orang yang apa, yang jahat-jahat, gitu, yang membuat kesalahan, dosa semasa di dunia dahulu.
Ni malaikat duk panggil pula ni, puak ni pula. Mana Firaun, raja negeri Mesir, yang bersangat-sangat takabur dan jabbar. Ni malaikat. Mana dia, pembesar Mesir, penguasa Mesir pada ketika itu dipanggil Firaun. Firaun tu bukan nama orang. Firaun tu nama jawatan dia. Firaun. Macam lah ni lah, nama apa, presiden, gitulah. Nama sultan, nama Perdana Menteri. Itu nama jawatan. Maka Mesir pun pada ketika itu dia punya pemimpin tertinggi dia bergelar Firaun. Jadi malaikat kata, mana Firaun yang suatu ketika dahulu takabur, sombong. Takabur dia, sombong dia, sampai dia mengaku dia sebagai Tuhan kepada sekalian manusia dan makhluk. Sampai tahap tu. Itulah yang ceritanya berkaitan dengan apa, Masyidah tu ada kaitan dengan tu lah. Cerita zalimnya Firaun pada ketika itu, apabila mengetahui ada orang yang tak mau percaya dia sebagai Tuhan, maka diseksa. Itulah lagak Firaun. Maka dia akhirat esok diseru malaikat panggil, mana Firaun yang sombong tu, yang takabur itu. Maka didatang malaikat akan dia di atas kepala. Malaikat bawa mahkota daripada api neraka, buh atas kepala dia. Mahkota ni orang kata apa, itulah yang kata atas kepala tu, raja-raja kan besar pakai mahkota dia. Tengok dengan negara mana dia pakai cara dia lah. Kalau kita ni tengkolok, gitulah. Mahkota itu daripada api neraka. Maka mana-mana manusia yang takabur, yang sombong, yang ego di atas dunia ini, suatu ketika dahulu dia berkuasa, maka di akhirat esok ketua dia ialah Firaun. Dia cakap gitu. Ketua dia ialah Firaun. Dia ikut Firaun. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di dunia hari ini, kalau kita tengok contohnya macam apa yang zalim, macam di Myanmar kan, junta tentera tak, yang membunuh orang Islam kan, mereka itu akan bersama dengan Firaun esok di akhirat. Itu dia punya apa, dia punya ketua dia. Lalu dibawa mereka itu, dihalau mereka itu, diseret mereka itu masuk ke dalam neraka Jahannam. Itu pertama, orang jahat yang pertama, Firaun. Kemudian malaikat panggil lagi, di mana pula Qabil bin Adam? Tu dia. Mana Qabil bin Adam? Ni anak Nabi Adam yang pertama, Qabil dengan Habil. Qabil dan kembarnya, Habil dan kembarnya. Apa kesalahan Qabil ini? Apa kesalahan dia sehingga esok ni dia pun diseret juga? Kesalahan dia iaitulah dia membunuh adik dia. Dia bunuh adik dia yang bernama Habil. Kenapa dia membunuh adik dia? Kerana hasad dengki, kerana iri hati. Itu dia. Kerana hasad dengki, iri hati, adik dia itu terpilih. Itu dia. Terpilih apa yang dia mau. Jadi kisah Qabil Habil ni panjang cerita dia. Cerita dia
iaitulah masalah berebut wanita, berebut pasangan. Jadi diceritakan bahawa pasangan bagi Qabil ini pasangan bagi Qabil ini segak lawa, cantik jelita, jelitawan. Tu dia. Dan pasangan bagi Qabil ni kurang sikitlah jelita. Jadi menjadi syariat Nabi Adam AS pada ketika itu, kalau mereka nak berkahwin, yang keluar seperut ni tak boleh, dia kena keluar yang kemudian daripadanya. Jadi Qabil dengan pasangannya perempuan, lepas tu pula lahir pula Habil dengan pasangannya perempuan. Jadi Qabil kahwinlah dengan, patutnya kahwin dengan hak kembat bagi Habil. Habil kahwin dengan kembat bagi Qabil. Tu macam tu peraturan dia. Tetapi Qabil tak setuju. Tak setuju pasal apa? Pasal yang dia nak kahwin dia tu, kemat bagi Habil tak lawa. Dia nak ni hak kemat dia ni, hak lahir seperut ni. Dia mau hak tu. Jadi berebut. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, berfirman kepada Nabi Adam, kalau gitu dia kata, mereka hendaklah membuat satu persembahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Persembahan mana yang diterima, maka dialah layak berkahwin dengan pasangannya. Persembahan itu hendaklah diletakkan di atas satu gunung, tak atas gunung. Kalau persembahan itu diterima, maka diterimalah hajat dia. Jadi Qabil ini dia ni tanam-tanaman. Dia jenis tanam-tanaman, kan? Manakala Habil ni jenis ternakan. Jadi masing-masing buat persembahan. Jadi Qabil ini pun dia bagilah lebih kurang saja dia punya persembahan dia. Tanaman itu pun tak apa nak elok, dia pergi letak atas bukit tu, atas gunung tu. Manakala Habil ni bagi persembahan, dia bagi binatang yang elok, yang comel. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, datanglah api daripada langit, lalu menjambatlah Habil punya persembahan. Sambat Habil punya api turun dari langit tu, mai sambat pemberian Habil. Maknanya Habil boleh kahwinlah dengan kembat Qabil. Lagi dia marah. Dia kata dia marah kat Nabi Adam. Dia kata Nabi Adam ni pilih kasih apa? Allah Ta'ala yang pilih. Allah Ta'ala yang dia buat hakim macam tu. Itulah sebabnya dia tak puas hati sehingga membawa kepada dia membunuh adiknya Habil. Itu cerita dia. Dah bunuh adik dia Habil tu, menyesal pula dah. Dah bunuh, menyesal pula, kan? Lepas tu tak tahu pula nak tanam macam mana, tak erti nak tanam. Itu pembunuhan yang pertama kali berlaku di kalangan manusia atas dunia ni. Pertama kali pembunuhan yang pertama, iaitu Qabil bunuh Habil, yang pertama atas dunia. Tak tahu nak tanam macam mana pula, dah mati dah, kena hempuk dengan batu, kan? Lalu Allah Ta'ala takdirkan 2 ekor burung gagak berkelahilah. Burung gagak ni berkelahi, pukui matilah seekornya. Lalu hak seorang lagi tu ambil tarik yang ni, dia pergi korek dengan paruh dia tu, korek, ditarik yang ni pasangan tu masuk dalam lubang tu. Baru dia tanam lagu tu. Jadi Allah Ta'ala ajar balik burung bagaimana nak tanam mayat. Tu dia ilmu Allah Ta'ala macam tu. Barulah dia tahu, dia berkorek tanah, barulah dia tanam Habil. Ini cerita di akhirat esok pun kena hukum lagi. Maka didatang akan dia di atas lehernya belenggu daripada api neraka. Wala'idzubillah. Tak belenggu di leher Qabil. Dan pada 2 kakinya rantai daripada api neraka. Maka berhimpun semuanya bersamaan, semuanya orang yang dengki dan orang yang membunuh orang secara zalim. Jadi mana-mana manusia yang ada penyakit dengki, daripada dengki itu dia membawa kerosakan kepada
manusia, maka esok dia akan bersama dengan Qabil. Dia punya ketua dia Qabil. Dia punya apa? Ketua dia Qabil. Yang bunuh cara zalim, tu dia akan ikut Qabil. Dan semua mereka itu dihalau malaikat masuk ke dalam neraka. Itu manusia yang kedua yang diseru di mahsyar nanti. Manusia yang ketiga yang diseru hari kiamat nanti, di mahsyar nanti, iaitu Ka'bul Ashraf, Ka'ab bin Ashraf, Ka'ab bin Ashraf. Siapa dia Ka'ab bin Ashraf ini? Kepala orang Yahudi. Dia ni ketua Yahudi, Ka'ab bin Ashraf ni. Maka didatang akan dia, dibawa mai Ka'ab bin Ashraf ini, dan pada tangan rantai, sampailah ada rantai di tangan dia daripada neraka Jahannam. Rantai itu mai daripada neraka Jahannam. Allah tak tahulah. Tu dia. Maka orang yang akan ikut Ka'ab bin Ashraf ini terdiri daripada orang yang menyembunyikan hukum yang sebenar. Tu dia. Ini mana kata apa dia? Pemerintah lah. Pemerintah sebagai pelaksana hukum. Pembesar yang menyembunyi hukum yang sebenar. Hukum halal dikatakan haram, hukum haram dikatakan halal. Gitu. Dia sembunyi benar yang benar, dia tahu, dia keluar benar yang batil. Macam hari ini orang-orang Nasara bukan tak tahu, orang Nasara bukan tak tahu, orang Yahudi bukan tak tahu, kata Nabi yang betul ialah Nabi Muhammad. Nampak tu? Bukan mereka tak tahu bahawa Muhammad itu Nabi yang betul. Nasara pun tahu Muhammad itu betul, dan sepatutnya mereka kena ikut Nabi Muhammad. Tetapi kenapa mereka tidak mau ikut? Yahudi kenapa tak mau ikut Nabi Muhammad? Nasara kenapa tak mau ikut Nabi Muhammad? Lepas tu dia buat celaru lagi pula, celaru dengan tentang Nabi Isa AS. Dia pun tahu bahawa Nabi Isa tu bukan anak Tuhan. Dia pun tahu. Tapi sengaja mereka itu menafikan kebenaran. Kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Jadi yang dihukum, yang dia disalib, dipalang itu ialah bukan Nabi Isa. Dia pun tahu dalam Quran cerita. Dia pun ada Quran kat mereka ni. Kat mereka pun ada Quran sebenarnya. Kita tengok itu mana presiden sebelum daripada ni Joe Biden ni, apa nama presiden Amerika? Siapa nama sebelum Joe Biden? Apa nama? Ada Quran. Mereka sebelum daripada nak mula mesyuarat ni di parlimen, baca Quran dulu. Dia panggil Tok Syekh baca Quran. Dia suruh baca Quran. Begitulah hari ini Presiden Rusia Putin ada Quran kat dia. Tu dia cerita dia. Kenapa mereka masih lagi nak menyembunyi kebenaran ini, menzahirkan kebatilan? Kerana kesombongan lah cerita dia tu. Engkar, sombong. Tu dia. Inilah yang berlaku kepada pembesar-pembesar suatu ketika dahulu, dan pembesar-pembesar hari ini pun macam tu juga lah. Bukan semua lah. Ada di kalangan mereka yang menyembunyikan. Ulama-ulama mereka bukan tak tahu benar yang benar, tak benar, tahu, tapi mereka menyembunyikan. Kitab Injil yang asal ada,
ada disimpan di Vatican sana, Vatican City. Injil tu ada hak asal yang sebelum sebelum dipindah tu ada asal. Taurat ada hak asal. Dia simpan. Ada. Inilah manusia-manusia ni esok di akhirat esok dia ikut ketua dia. Iaitu Ka'b bin Al-Ashraf ini. Ketua Yahudi pada ketika itu. Itu dia lalu dia halau mereka itu masuk mereka ke dalam neraka kerana menyembunyikan hukum dalam kitab mereka itu. Dalam kitab mereka tu kata lagu tu, dia pun kata lagu lain. Dia pindah, dia takwil, dia ubah, dia tahrif, dia buat penambahan tulisan, dia padam lagu tu. Dahsyat depa ni. Itu manusia yang ketiga, nama Ka'ab bin Ashraf, malaikat panggil di akhirat. Dan manusia yang keempat yang jahat ni, iaitu Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham diheret, dibawa maka berhimpun kepadanya sekalian orang yang tidak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman mereka itu. Abu Jahal di hadapan mereka itu dihalau oleh malaikat mereka itu masuk ke dalam neraka Jahannam. Ini orang yang keempat lah, yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ni orang besar Quraisy lah, orang kaya, orang bangsawan, orang ada pengaruh. Tapi dia apabila Nabi ajak dia, seru dia tak percaya, dia tak mau. Bahkan dia mempersendakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyakiti Nabi, dia merancang, mereka bersidang bagaimana nak musnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nak bunuh Nabi ni. Ini manusia esok di mahsyar ini, inilah kepala dia. Orang yang tak percaya dengan ajaran Rasulullah ini, esok dia bangkitlah dengan dengan Abu Jahal ni. Abu Jahal tu jadi kepala dia. Siapa yang tak beriman dengan Rasul, dengan ajaran Rasul ini, ikutlah Abu Jahal ni. Jahat sungguh yang kata Abu Jahal ni. Kemudian manusia yang seterusnya iaitu Walid bin Mughirah, dibawa dia, maka berhimpun kepadanya sekalian orang yang menghina orang fakir, orang miskin. Di hadapan mereka itu Walid bin Mughirah dihalau oleh malaikat mereka itu masuk ke dalam neraka Jahannam. Ni Walid ni, dia ni orang kaya, dia tukar tak mau dengan dengan orang fakir miskin ni. Dia pun juga tak mau. Sebab itulah dia pun bagi syarat kat Nabi. Dia pun kata dalam sebuah hadis, dia pun kata, kami boleh ikut engkau wahai Muhammad, kami boleh beriman dengan engkau, tapi dengan syarat engkau jangan bergaul dengan orang-orang ni, orang fakir miskin ni. Kami tak mau, ini bukan standard kami. Dia buat syarat macam tu, bukan standard kami. Kalau mereka ni fakir miskin, kami tak mau. Kalau buang mereka ni, tak bergaul dengan mereka, tak apa. Kami mau ikut. Adakah macam tu? Apa salahnya gua dengan fakir miskin? Hina pada pandangan mereka. Tu dia.
Sebab itulah kita lihat satu ayat yang Allah Ta'ala menegur Nabi SAW. Tapi ayat tu Nabi tegur tu, Allah tegur Nabi tu pasal Nabi berpaling basah muka kepada sepupu Siti Khadijah, iaitu Abdullah ibni Ummi Maktum. Seorang yang buta, dia mai dalam majlis Nabi, dia mai dia bagi salam. Nabi tengah duk meeting dengan dengan pembesar ni. Orang hebat-hebat ni, penguasa mai si buta ni macam mengganggu. Nabi basah muka dan berpaling. Nabi macam tak selesa lah, gitu. Tuhan tegur. Tuhan kata apa? Dia ni, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dia ni Abdullah ni, dia ni orang beriman. Dia pasti beriman. Dia orang beriman. Tapi hak duduk depan kau ni tak tahu lagi. Dia pun beriman tak iman. Betul ke dia pandai beriman tak iman? Tak tahu lagi. Jadi janganlah melayan orang yang beriman begitu. Maksudnya begitu. Tunjuklah muka senyum, manis. Ataupun kita kata, bagi masa saat saya ada sikit nak bincang. Sekejap lagi saya jumpa. Katalah begitu. Secedak-jedaknya taklah kecil hati kawan tu. Cuba bayangkan kalau orang besar-besar, orang tengah besar duk sembang, kita pipi, kita tak tahu. Pipi dia beralih muka, dia tengok muka masam kita, macam mana kita rasa? Jauh hati tak? Jauh hati tu. Muka tarik muka, buat jegir, buat muka masam. Kita rasa kecil hati. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tu dia. Tujuk ayat tu, tengok. Jadi jangan hina golongan fakir miskin. Kerana kata Nabi SAW, penghuni yang ramai dalam syurga ialah fakir miskin. Itu hakikat. Yang paling ramai masuk syurga Allah ialah golongan fakir miskin. Tu Nabi kata sendiri. Sebab Nabi duduk di pintu syurga, Nabi tengok berduyun-duyun orang fakir miskin masuk syurga Allah berbanding orang kaya. Jadi Nabi habaq begitu. Jadi maknanya orang yang fakir miskin di dunia ni jangan rasa sedih, gitu nak abang. Jangan berasa duka cita kerana kefakiran, kemiskinannya. Jangan sedih. Patutnya dia bergembira. Dia bergembira dengan takdir Tuhan dia jadi fakir miskin. Memang dia tak mau jadi fakir miskin. Dia dah usaha dah untuk nak keluar daripada kemiskinan, tapi tak boleh nak keluar daripada kemiskinan. Duduk dalam fakir miskin. Dia redha lah ketentuan Allah Ta'ala ni, insya-Allah dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena redha lah. Tapi kalau dia miskin, dia tak redha, lagi teruk. Dia komplain Tuhan pula, lagi teruk. Kemudian dipanggil, malaikat panggil pula manusia yang buruk akhlak ini, iaitu Imrul Qais, anak Imrul Qais. Maka didatang akan dia, mukanya bersangat hitam. Anak Imrul Qais ni muka dia esok ni hitam legam. Maka berhimpun kepadanya orang asy'ara, para penyair dan orang yang memperbuat perkataan yang tiada disuruh Allah dan Rasulnya. Di hadapan mereka itu Imrul Qais, dihalau malaikat mereka itu masuk ke dalam neraka, seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yauma nad'u kullu unasin biimamihim. Pada hari itu kami menyeru setiap manusia itu dengan kepala-kepala mereka, dengan ketua-ketua mereka. Tu dia. Siapa dia Imrul Qais ni? Dia ni anak raja
daripada negeri Najd, iaitu dekat dengan Saudi lah, sepadan Saudi. Jadi anak ni anak raja. Dia hidup dalam kemewahan. Tapi dia punya hobi dia ni dia suka bersyair. Suka bersyair. Kita kata macam mana? Menyanyi lah, kita kata macam buat kata-kata. Dia syair dia ni banyak jenis syair yang orang perempuan suka gitu. Dia kalau dia bersyair, banyak perempuan yang suka dekat dia. Tu dia. Dia punya syair dia ni. Kata-kata dia yang dia buat tu begitu menarik, yang menyebabkan dia hidup dalam poya-poya gitu. Dia hidup dalam poya-poya, hidup dalam kemewahan, poya-poya, banyak buat maksiat, minum arak, berzina. Tu dia. Sehinggalah satu hari dia buat syair kepada mak tiri dia. Mak tiri, pak dia nikah lain, nikah mak tiri. Dia pak dia marah kat dia. Ni dia buat duk syair kepada mak tiri dia pula. Menyebabkan dia halau keluar daripada istana. Tu dia. Dia keluar daripada istana. Bila dia keluar dari istana ni, dia merepet lagi merepet. Dia keluar dari istana, dia bercampur, dia lagi hanyut daripada sebelumnya. Dia masih lagi membawa perangai dia, punya penyair dia tu, dia bawa lagi. Dia hiduplah dalam kelekaan, duduk dalam pura-pura, duduk dalam minum arak, macam-macam kemungkaran yang dibuat. Akhirnya dia mati kerana diracun pada pakaiannya, yang menyebabkan racun itu masuk ke dalam kulitnya. Dia mati begitu, tak ada taubat apa. Ini cerita dia. Jadi penyair di dunia ini penyair di dunia ini akan bersama dengan Imrul Qais di akhirat. Jadi kita lihat syair ini adalah terkenal di zaman Nabi SAW. Syair lawan bagi Quran, lawan syair. Jadi mana syair-syair yang hebat-hebat semua digantung di Kaabah. Syair-syair mereka ni, dia kata punya hebat syair itu, dia kalau dia baca, kalau dia sebut, sampai boleh membunuh orang begitu. Kekuatan syair itu. Jadi tak ada apa boleh lawan. Yang boleh lawan syair-syair ini ialah Al-Quran saja. Sebab itulah bila turun Al-Quran ini, tenggelam syair habis semua. Quran lebih syair lagi, lebih hebat lagi dia punya sastra dia, lebih tajam lagi bahasa dia, lagi indah lagi seni kata dia. Lagi bagus dia punya alunan-alunan. Kalau kita alun dia lagi sedap. Kalau seorang merdu, kalau seorang yang memiliki suara yang merdu, kalau dia baca Quran lagi sedap kita dengar, lagi asyik. Tu hebat kalam Allah. Itu dia yang katakan Quran itu turun adalah melawan bagi syair. Macam mana Nabi Musa berlawan bagi ahli sihir. Pada zaman Nabi Musa terkenal dengan sihir, maka Nabi Musa lawan dengan sihir, dengan tongkat dia tu. Jadi setiap Nabi ni dia ada zaman-zaman dia mencabar zaman itu sesuai dengan zaman dia. Maka manusia ini semua ini esok di akhirat, di mahsyar ini akan dipanggil bersama dengan pengikut-pengikut dia. Penyair ni aduk dia punya ketua dia ialah inilah Imrul Qais ni. Selimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis tu cerita dia. Jadi ada dua golongan manusia. Tadi dulu kita baca minggu lepas, ketua-ketua manusia yang baik, dan ada pengikut-pengikut dia macam Abu Bakar,
ada pengikut dia. Umar, ada pengikut dia. Osman, ada pengikutnya. Ali, ada pengikut dia. Hasan, Husain, ada pengikut dia. Itu dia. Maka begitulah yang keduanya saya baca malam ini, iaitu apa dia? Iaitulah orang-orang yang dimurka Allah Subhanahu Wa Taala, ada pengikut-pengikut dia. Seperti mana Fir'aun, seperti mana Qabil, seperti mana Ka'bul bin Ashraf, seperti mana Abu Jahal, seperti mana Walid bin Al-Mughirah, dan seperti mana Ibnu Imru'il Qais. Itu dia. Ini manusia-manusia yang akan dipanggil pada hari akhirat. Satu golongan yang dipanggil masuk syurga, satu golongan yang dipanggil dan ketua dia masuk neraka. Yang saya baca malam ini ialah masuk neraka habis semua. Wal-'iyadzu billah. Qala al-muallif rahimahullah, pada hari kiamat kami panggil tiap-tiap bangsa manusia masuk ke dalam neraka dengan orang yang di hadapan mereka itu akan dengan ketua dia lah. Maka orang kafir masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya, dan masuk orang mukmin, jadi orang yang beriman, ke dalam syurga kekal selama-lamanya. Itu dia punya apa? Dia punya keadaannya. Maka ketika melihat ahli syurga akan syurga, bila penghuni syurga tengok syurga, datang mereka itu kepada padang yang sangat-sangat luasnya, dan melihat mereka itu padanya padang, beberapa banyak pohon kayu, di atasnya beberapa banyak buah-buah yang bermacam-macam rupanya, dan melihat mereka itu pada antara pohon kayu itu beberapa air sungai yang bersangat sejuknya, dan di bawah pohon kayu itu bersangat-sangat bagus tempat dan hamparan. Maka berhenti mereka itu di bawah pohon kayu itu bernaung, dan meminum mereka itu daripada air yang bersangat-sangat sejuk dan manis, daripada madu dan putih daripada air susu. Tu dia. Ni nak cerita apa? Nak cerita kata inilah suasana syurga. Tu dia. Al-jannah. Al-jannah, kenapa dikatakan syurga? Kalau tengok bahasa, al-jannah tu bermakna bustan. Pada bahasanya al-jannah bermakna bustan. Syurga tu bermakna kebun. Bustan ni makna apa? Bumi yang dilitup oleh tumbuh-tumbuhan. Nak cerita kata bumi syurga ni, semua inci bumi tu semua ada tumbuh-tumbuhan, begitu padat dengan tumbuh-tumbuhan. Tu dia. Kita kata macam ni negeri kita je lah, Malaysia, negara kita Malaysia ni, macam orang Arab kata, bila orang Arab mai dia apa, di airport, Masya Allah al-jannah. dia mai di airport KLA dia kata Masya Allah kal jannah. Malaysia ni macam syurga. Pasal apa? Pasal apa dia kata gitu? Pasal bumi kita ni hijau. Bumi kita ni menghijau berbanding bumi mereka memerah. merah semua, mana ada hijau. Payah jumpa hijau-hijau ni. Allah kan. Kecuali hak Nabi kata lah, tanda-tanda akhir zaman. Nabi kata bumi Arab jadi hijau, itu Nabi sebut. Bumi Arab, bumi yang kontang kerana hijau, itu Nabi sebut. Tapi tak semua lagi lah bumi yang jadi gitu. Itu tanda-tanda kiamat. Buktinya di Saudi kan, bumi dah jadi hijau, ditanam dengan pokok-pokok. Dah dulu mana ada pokok. Sekarang ni dah ada pokok-pokok. Orang yang pergi buat haji umrah tahulah pokok-pokok tu adalah daripada sabda Nabi. Nabi dah beritahu, bila bumi Arab ni dah banyak tumbuh-tumbuhan, tu tandanya akhir zaman. Tu dia. Sekarang ni pula buat apa? Buat bangunan-bangunan, buat sungai lah, apalah, saliran-saliran. Tu Nabi dah sebut, maknanya dah lebih 1000 tahun lebih Nabi sebut. Makna je bumi mereka
nak semakin menghijau begitulah, ke arah menghijaukan. Jadi nak cerita kata Malaysia ni pun hebat. Arab kata macam syurga. Kita tak perasan. Saya masa balik dari Mesir tu, bila saya turun di airport, masa terbang nak turun, nak landing tu, berbunga seronok, berasa bahagia. Berbanding ketika mana dia mendarat di airport Kahirah. Turun tengok tak ada apa, nampak pandang pasiak lah. Ni bukan nak kata apa, ni hakikat. Allah, nak jumpa pokok lah, pokok hidup pun lik itu yang pokok payah jumpa, yang hijau-hijau payah jumpa. Kecuali kawasan Banak sikit ada MPSP duk jaga ni. Kalau kawasan kampung ni ada pokok, ya Allah. Kecuali dataran Nil ni iaitulah tanah yang subur, yang dekat dengan sungai Nil. Itu saja yang agak menghijau. Hal lain tu bila turun mai airport, tengok bila nampak hijau, Allah, tak tahu cerita nikmat. Tu kini kita orang Malaysia. Kenapa? Apa tu dia mai bila Arab mai sini, dia kata kal jannah. Malaysia ni macam syurga. Kita tak perasan. Tengok gini hijau semua kan. Hang racun, dia kata racun, tak gini nak hijau balik. Hang tebas lagi cepat hijau. Racun, lepas orang ni naik hijau balik. Subuknya bumi kita ni, masya-Allah. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cerita kata orang syurga ni, esok dia tengok syurga, tu dia pokok-pokok, macam-macam jenis pokok, macam-macam jenis buah-buahan. Lepas tu pula ada macam-macam sungai pula. Allah, dia punya saliran yang indah, cantik. Sungai madu, wangi, sedap. Bila minum itu rasa macam-macam rasa. Minum susu tapi rasa tu 70 jenis minuman, 70 rasa dalam susu. Macam mana tu? Tak boleh lawan lah. Tak boleh lawan. Kan? Kita kalau buat cappuccino lah. Kalau kopi O lah. Milo, Neslo lah. Tak, ni kalau minum susu tu macam-macam rasa. Minum air kosong, air putih tu macam-macam rasa. Itu dah syurga. Itu dicerita, digambarkan kehebatannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika sudah meminum mereka itu, akan ayak dari sungai itu. Dah minum jadi gimana? Hilanglah dahaga dan jahat hati dan ujub dan riya dan takabur, dan semuanya keluar dengan sebab minum air itu. Allahu Akbar. Sebab itulah orang syurga semua baik belakang. Bila minum saja ayak tadi ni, ayak ni minum tu kan, keluar daripada kekotoran yang ada dalam hati kita, yang dikatakan sifat mazmumah, sifat yang Allah tak suka, ada bersarang dalam hati kita. Seperti sifat sombong, takabur, sifat ujub, bangga diri, sifat riak, nak nunjuk-nunjuk ke orang, semua nak cerita ke orang kebaikan dia, amalan dia. Semua ni bila minum air tu bukan dekat hilang dahaga, bahkan dia menyucikan hati kita daripada segala sifat-sifat yang Allah tak suka bersarang dalam hati kita. Tu hebatnya apa? Minuman air syurga. Masya-Allah, subhanallah, subhanallah. Hilang semua. Maka jadilah zahir mereka itu dan batin mereka itu bersih. Zahir batin bersih. Sebab tu orang syurga ni baik belakang. Mana ada zat dengki dan syurga? Tak ada. Tak ada sombong, tak ada riak, tak ada. Hati mereka bersih. Kerana dia meminum minuman yang bersih. Bersih seperti benar perak yang putih. Tu dia. Seperti benar perak putih kan? Bersih tu, putih nampak. Kemudian menunggang mereka itu di atas binatang buraq.
Dan datang mereka itu kepada pintu syurga. Datang kepada mereka itu malaikat yang memegang syurga, menghamburkan mereka itu di atas kepala mereka itu beberapa permata lu'lu' dan yakut, dan berkata malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahul azim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi apabila orang pergi ke pintu syurga itu, malaikat-malaikat sambut. Malaikat-malaikat dia sambut, kita kata macam orang besar mai lah. Orang dengan apa? Dengan bunga manggarnya, dengan pemadaninya, tak gitu. Dengan apa? Dengan air mawar dia pocik-pocik, begitulah seolahnya. Tapi isu malaikat disambut dengan segala permata-permata. Sambut ni orang nak masuk syurga ni, Allah. Meriah. Sebelum masuk syurga dah meriah dah. Malaikat ni, oh tu dia hambut segala permata-permata, yakut Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia kata, sejahtera atasmu, bagus kamu, masuklah akan syurga khalidin. Dan bila masuk syurga khalidin, apa makna khalidin? Kekal selama-lamanya, tak keluar dah. Adapun syurga yang Nabi Adam duduk tu tak kekal. Tu aja yang ulama duduk selisih pendapat. Syurga betul ke syurga sementara? Nabi Adam dimasuk tu wallahu alam. Sebab apa? Sebab syurga ni kalau masuk tak keluar dah. Dan tak ada larangan-larangan. Mana ada larangan syurga? Tak ada. Borak macam-macam kenderaan ada. Borak borak ni sejenis binatang yang Allah Ta'ala cipta daripada kilat, daripada cahaya kilat, yang kelajuannya itu macam kilat. Borak, kenderaan yang paling canggih sekali dalam syurga ialah borak lah. Yang paling laju. Itulah kenderaan yang Nabi naik ketika Isra Mi'raj. Itulah kenderaannya. Baru satu. Dalam syurga banyak lagi kenderaan-kenderaan. Oh, Masya Allah. Barqun, kilat, naik kenderaan nama ada kilat. Oh, laju sangat. tak ada nampak, hilang. Allahu Akbar, Masya Allah. No? Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni saya ada cerita tafsir surah Yasin ni, yang Allah Ta'ala kata, pada hari ini Allah tidak menzalimi kamu. Hari ini Allah tidak buat nanya kepada kamu, melainkan apa yang kamu amal. Kamu dapat ini mengikut apa yang kamu amal semasa di dunia dulu. Allah tidak menzalimi kita pada hari ini. Ini cerita ni panjang ni. Tu dia. No? Tak ada. Tuhan tidak menzalimi. Allah bersebut dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma, aku haramkan diri aku ni zalim. Allah kata dalam hadis qudsi, Allah mengharamkan diri dia melakukan zalim kepada hamba dia. Tu Allah declare sendiri. Habaklah kata dia tak zalim. Yang zalim siapa? Kita. Rabbana zalamna anfusana. Kamilah ya Allah yang zalim. Yang buat nanya ni kami sendiri. Kamilah yang menyebabkan kami masuk neraka, bukan kerana-Mu ya Allah, kerana kami. Kami leka, kami lupa, kami lalai, kami ghalit. Inilah balasan kepada kami. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian maka datang mereka itu anak bidadari. Datang anak bidadari, pada tangan mereka itu piala daripada permata yakut, pada dalamnya beberapa banyak rupa rasa air, dan meminum mereka itu air daripada tangan anak bidadari, dan syukur mereka itu dengan nikmat Tuhan mereka itu. Tadi malaikat sebut, malaikat ni bidadari pula mai, bawa mai dengan apa? Dengan bekas piala tu, bekas lah, bekas yang mana di dalamnya itu ada minuman.
Ni nak bagi minum orang nak masuk syurga ni. Bidadari, Allahu Akbar. Bidadari ni Masya Allah, jelitawan, cantik. Tak boleh nak gambarkan macam cantik bidadari ni. Menyambut orang-orang yang nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bawa mai ni bekas minuman. Nah abang minum. Allahu Akbar. Minum bang, minum. Apa dia tu? Wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab benda syurga ni tak boleh nak dicerita. Tak boleh kita nak cerita. Kalau kita orang, mana dalil kita orang? Dia mesti ada dalil. Sebab tu Nabi kata, ma la ainun ra'at. Syurga ni apa dia? Ma la ainun ra'at. Mata tak pernah tengok. Mata kita tak pernah tengok selama ini, kata pada di dunia tengoklah seindah-indah mana pun, bila masuk syurga terkejut. Ui, dahsyatnya. Ada lagi dahsyat. Wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Dengarlah keindahan di dunia ni. Dengarlah indah mana pun. Masuk syurga tu ada lagi dahsyat keindahan. Suara yang lagi sedap. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tak pernah terlintas di hati kita. Tak terlintas di hati kita, tapi di sana ada. Itu syurga. Menjawab bagi persoalan tadi, perempuan ke lelaki tak tahu. Macam manusia kah? Wallahu alam. Sebab dia bukan manusia. Dia ciptaan Allah Ta'ala. Tapi dia tu macam kita kata, kalau kita kata gambaran cakasak tu macam wanita lah, kita kata itulah. Tapi macam mana jadi daripada apa? Tak tahu pula. Unsur apa? Tak tahu. Jadi sekarang ni kita tak sepikir bab tu. Kan? Nak jumpa dengan mereka, buat amal soleh, amal baik. Jumpa dengan mereka. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah SWT, insya-Allah habis dah ayat. Panjang, bulan lebih saya baca. Mari kita akan sambung pula ayat yang tafsir, ayat yang ke-55 surah Yasin, ayat yang ke-55 yang berbunyi, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penghuni syurga ni, mereka ni Allah, seronok, seronok tak terkira. Macam mana seronok? Nanti kita akan baca. Nak cerita seronok dalam syurga ni, gambaran suasana dalam syurga ni, kita akan tengok tafsir yang seterusnya berdasarkan kepada beberapa riwayat-riwayat, di antaranya Ibnu Abbas, daripada Anas, Malik dan sebagainya, menceritakan, menggambarkan suasana keindahan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jadi begitulah. Jadi sampailah kita kepada apa? Kepada Madinah, cerita kita. Ini cerita bagaimana keadaan suasana orang-orang yang duduk dalam syurga. Nak cerita ni. Bila kita baca ni, kita bayang begitulah kedudukan dalam syurga. Dan apa kenikmatan yang ada, apa keanihan-keanihan yang ada dalam syurga akan ditafsirkan dalam ayat ini. Ayat yang ke-55. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata al firdaus a'la wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana tarhamna nakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ampun maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salat.